A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 61. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Saya rasa ayat 58, 58, 59 dan 60. Ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati waz-zikril hakim. Pengajaran ayat 58. Pertama, sesungguhnya Al-Quranul Karim adalah tanda-tanda yang menunjukkan kewujudan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi sesiapa yang berfikir. Yang kedua, sesiapa yang membaca Al-Quran tetapi tidak merasai kebesaran Allah, dan masih melanggar perintah Allah, maka dia tidak mendapat faedah daripada Al-Quran yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan juga menunjukkan hatinya mati. Yang kedua, Al-Quran adalah peringatan kepada sesiapa yang membacanya. Peringatan tentang kesalahannya, peringatan tentang kehidupan hari akhirat, dan peringatan tentang
kesudahan hidup manusia, sama ada ke syurga atau ke neraka. Yang ketiga, sesiapa sahaja yang hidup bersama Al-Quran dan setiap perkataan serta perbuatannya dipandu oleh Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadikannya manusia yang paling mulia. Maka Al-Quran akan menjadikannya manusia paling mulia di sisi Allah. Yang ketiga, yang keempat, sesiapa yang hidupnya tidak berpandu ke Al-Quran, maka Al-Quran akan merendahkannya dan akan mengheretnya ke neraka. Yang keempat, setiap ayat Al-Quran mengandungi hikmah sama ada diketahui ataupun tidak. Kerana ia datang daripada Allah yang bersifat Al-Hakim, Okey, pengajaran ayat 59. Ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Pengajarannya pertama, dalam ayat ini mengandungi hujah yang nyata untuk menolak pegangan orang-orang Nasrani yang mendakwa Nabi Isa adalah anak Tuhan ataupun Tuhan. Yang kedua, kekuasaan Allah yang berkuasa mencipta Nabi Isa alaihissalam tanpa bapa, bahkan mencipta Adam
alaihissalam tanpa ibu dan bapa. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam tidak ada apa-apa kelebihan yang melayakkannya menjadi Tuhan. Melainkan kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis ayat 60. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Pengajaran ayat 60. Pertama, tidak ada satu pun yang keluar daripada Allah Azza wa Jalla melainkan semuanya adalah benar. Yang kedua, sesiapa yang mencari kebenaran selain daripada Allah, maka ia adalah kesesatan. Yang ketiga, haram meragui atau syak kepada kebenaran Al-Quran walaupun sedikit. Yang keempat, kebanyakan manusia ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Dan mereka ini termasuklah orang yang tidak pernah membaca Al-Quran atau membaca tetapi tidak berusaha untuk memahami dan beramal dengannya. Okey, habis lah. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat malam ni, ayat 61 juga masih sambungan kepada cerita Nabi Isa alaihissalam
dan juga pengikutnya yang mendakwa Nabi Isa adalah anak Tuhan ataupun Tuhan. Jadi kalau ayat sebelum ni Allah memberi hujah ataupun Allah perintahkan Nabi kita SAW supaya beritahu kepada rombongan, dia panggil apa dah? Wafdu Najran. Wafdu Najran. Wafdu ni rombongan. Najran nama tempat, nama negeri yang kedudukan dia di ini Yaman. Sini Najran. Sini Mekah. Sini Madinah. Tapi sekarang Najran ni di bawah kerajaan Saudi lah. Jadi pada tahun 9 Hijrah, rombongan orang-orang Kristian ketika itu Najran diperintah oleh orang-orang Kristian. Jadi rombongan mereka pergi ke Madinah berjumpa Rasulullah SAW untuk menyatakan pandangan mereka dan pegangan mereka. Maka Allah perintahkan Nabi supaya sampaikan hujah yang benar kepada orang Najran, khususnya tentang Nabi Isa AS. Setelah Nabi nyatakan hujah-hujah, termasuklah Allah kata apa dalam ayat semalam? Allah menolak hujah orang-orang Kristian yang mendakwa Nabi Isa adalah Tuhan ataupun anak Tuhan dengan memberi contoh Nabi Adam. Kalau alasan kamu mendakwa Nabi Isa anak Tuhan sebab tidak ada bapa, maka sepatut kamu juga mendakwa Nabi Adam adalah anak Tuhan. Bahkan Nabi Adam lebih patut didakwa sebagai anak Tuhan sebab dia tidak ada ibu dan bapa. Okey, adakah mereka menerima hujah tersebut? Jawapannya dalam ayat seterusnya. Allah kata faman haja, maka man siapa? Hajjaka. Apa makna hajjah? Maka siapa yang berhujah dengan engkau ataupun berdebat dengan engkau. Berhujah kepada engkau fihi, padanya. Padanya ni balik pada apa? Ada dua pendapat. Pertama, balik pada Nabi Isa. Yang kedua, balik pada Al-Quran. Sebenarnya bila dia tolak Nabi Isa itu adalah sebagai hamba Allah dan Rasul, dia juga menolak Al-Quran. Jadi siapa yang berhujah, berdebat dengan engkau tentang Nabi Isa ataupun tentang Al-Quran, min ba'dima, dari ba'di selepas. Selepas apa ni? Maja'aka. Apa yang telah datang kepada engkau. Minal ilmi, dari ilmu. Ilmu apa ni? Mana orang Nasrani masih berhujah dengan Nabi, masih berpegang pada pegangan mereka, walaupun setelah datang kepada Nabi ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Nabi Isa. Kan ayat sebelum ni banyak diceritakan tentang Nabi Isa, tentang mak dia kan, bahawa dia tu adalah manusia biasa dan bercakap daripada kecil, kemudian dirancang untuk dibunuh, kemudian Allah angkat ke langit. Semua itu adalah ilmu. Jadi bukti-bukti kenyataan cukup jelas menunjukkan Nabi Isa adalah manusia biasa dan dia adalah hanya sebagai Rasul. Tapi mereka tetap berhujah juga, berpegang pada pegangan mereka yang salah. Setelah
ilmu dah sampai pada engkau dan engkau pun telah sampaikan kepada mereka. Mana langkah yang seterusnya apa dia? Faqul. Maka katakanlah ta'alau. Apa makna ta'alau? Ya? Marilah. Ataupun ayuhlah. Marilah. Nad'u kami ataupun kita panggil ataupun seru abna'ana, anak-anak. Abna' ni anak lelaki ke perempuan? Semua. Kalau aulad, apa beza dengan abna'? Apa beza? Kalau aulad, lelaki dan perempuan. Kalau abna', anak-anak lelaki sahaja. Kalau anak-anak perempuan saja, banat. Sebab tu bila Allah kata, janganlah anak-anak kamu melalaikan kamu daripada beriman kepada Allah, daripada berzikir. Allah guna apa? Janganlah anak-anak kamu, aulad ataupun abna'. Aulad. Sebab yang melalaikan ibu bapa ni bukan anak lelaki saja, tapi juga anak perempuan, mana aulad. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum auladukum wala amwalukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Subhanallah. Allah kata, siapa manusia yang rugi? Siapa yang rugi ni? Kalau kita tanya orang awam lah, kebanyakan orang, siapa manusia yang rugi? Dia akan jawab apa? Orang yang miskin, tak ada harta. Orang yang berniaga, bankrupt kan, muflis. Tapi tak, pada sisi Allah, manusia yang rugi ialah orang yang tak sempat berzikir pada Allah sebab anak. Orang yang tak sempat baca dan tadabbur Al-Quran sebab berniaga. Orang yang tak sempat solat awal waktu ataupun solat berjemaah sebab urusan anak dan harta. Allah kata, wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Itulah manusia yang rugi sebenarnya. Okey. Jadi Nabi kata, Allah perintah pada Nabi, kalau mereka masih tak terima hujah yang dibawa oleh kamu melalui Al-Quran, maka beritahu mereka, jom kita seru semua anak-anak lelaki, kami, wa abna'akum, dan anak-anak lelaki kamu, wa nisa'ana, dan wanita-wanita kami, dan wanita-wanita kamu. Kemudian wa anfusana. Anfusana apa dia? Diri kamu. Ramai kan? Kalau seorang apa dia? Nafsu. Kalau ramai, anfus. Anfus sana, anfu sini. Dan diri-diri kami. Wa anfusakum, dan diri-diri kamu. Summa, kemudian nabtahil. Nabtahil apa makna? Dia asal daripada perkataan al-bahlu.
Al-bahlu makna dia al-la'nu, melaknat. Jadi kalau nabtahil makna kita kumpul semua anak lelaki kami, anak lelaki kamu, wanita kami, wanita kamu, dan diri kami, diri kamu. Kemudian kita masing-masing melaknat. Dia panggil apa ni? Al-mubahalah. Bila mubahalah ni makna mesti daripada dua pihak. Dua pihak, dua kumpulan yang berselisih, satu benar, satu salah. Bila dah mereka sampai tahap dah disampaikan hujah, tapi mereka masih menolak dan mereka degil, ini step yang terakhir. Apa dia? Kumpul semua anak lelaki, wanita-wanita, kemudian buat mubahalah, iaitu masing-masing melaknat. Kumpulan A mengatakan apa? Semoga Allah melaknat kamu sekiranya kamu adalah orang yang dusta, dan Allah melaknat kami sekiranya kami orang yang dusta. Kumpulan satu lagi pun sama. Okey. Diterjemah apa tu? Nabtahil. Kemudian kita melaknat ataupun mohon laknat. Mohon kepada Allah supaya melaknat. Bila tu? Kalau mana-mana pihak adalah dusta. Fanaj'al, maka lalu naj'al, kita jadikan laknatullah, laknat Allah alal kazibin, ke atas kazibin, orang-orang yang dusta. Apa makna laknat? Jauh daripada rahmat Allah. At-tardu, dijauhkan min rahmatillah. Itu makna al-la'nu. Okey. Orang Melayu biasa gunakan. Okey. Kenapa bila nak buat mubahalah ni kena kumpul anak-anak wanita dan anak pula anak lelaki, bukan anak perempuan? Saksi. Kenapa anak lelaki? Anak perempuan boleh jadi saksi kan? Apa dia? Lebih sikar. Betul ke? Yang perempuan kata perempuan yang lebih sikar kan? Tak, sebenarnya dia laknat ni akibatnya apa dia? Akibatnya Allah akan turunkan bala, musibah. Sebab dia laknat ni, kumpulan A berkata, kalau kamu yang dusta, Allah laknat kamu, iaitu Allah jauh daripada rahmat dan Allah bagi musibah ataupun turunkan bala. Kalau kami yang salah, Allah turun musibah itu pada kami. Mana akibatnya adalah satu musibah yang besar. Jadi untuk mengelakkan musibah ataupun untuk mengelakkan daripada Allah melaknat itu, supaya dia tak berdoa ataupun tak masuk dalam mubahalah, dia panggil orang yang paling dia sayang. Kalau aku melaknat dan kalau salah, yang kena siapa? Orang yang paling dekat dengan aku. Di antara anak lelaki dengan anak perempuan, yang mana lebih dekat pada ibu bapa? Lebih dicintai, anak lelaki. Betul? Betul ke? Ropian, sayang anak lelaki ke anak perempuan? Mak dengar tak apalah, bapak dia jawab. Mak dia tak boleh jawab. Sebenarnya kita lebih sayang anak lelaki, anak perempuan? Kenapa sayang anak lelaki? Anak perempuan tak jaga. Mana tahu, anak kita pun belum besar lagi.
Satu, sebab anak lelaki akan membawa keturunan kita. Kan? Bila dia kahwin dengan siapa pun, nama kita kekal tak? Ya. Tapi kalau anak perempuan kahwin dengan orang lain, anak dia tu bin siapa? Keturunan kita dah tak ada. Satu. Yang kedua, yang lebih mudah bila mak bapak tua, yang lebih mudah minta tolong anak lelaki ke anak perempuan? Anak lelaki. Kenapa? Sebab anak perempuan terikat dengan suami. Boleh datang sekejap, abang tak bagilah, kan? Tak boleh. Tapi orang lelaki, anak lelaki bebas tak nak pergi tolong mak bapak bila-bila masa? Tak tentu, tapi kebiasaannya macam tu. Kalau tak tentu tu, anak derhaka lah tu. Okey. Boleh, Yang kedua, wanita. Wanita ni siapa ni? Sama ada dia isteri ataupun anak perempuan. Kita lebih nak jaga keselamatan, tama-tama daripada dilaknat ataupun diturun musibah, ialah anak perempuan ataupun wanita. Sebab wanita adalah makhluk yang lemah, kan? Bila ada musibah, yang paling-paling perlu ditolong ialah wanita. Kemudian diri kita sendiri. Manakala ada 2-3 golongan ni, orang yang nak bersumpah ataupun nak mubahalah fikir 10 kali. Kalau salah-salah, isteri aku hilang, habis semua hancur. Jadi dengan ada golongan 2-3 ni, kadang-kadang menjadi penghalang tak jadinya mubahalah. Boleh faham? Mana Islam masih usaha supaya tak terjadi. Okey, dalam hadis sahih disebut, ketua Najran yang bernama As-Sayyid wal-Aqib, dalam hadis sahih. As-Sayyid wal-Aqib. Bila Allah perintah Nabi supaya mengajak kumpulan Najran bermubahalah. Bila tu boleh ajak bermubahalah? Bila tu? Dia syarat mubahalah ni ada 4 lah. Pertama, betul-betul buat kerana Allah, bukan kerana nafsu, bukan kerana pertahankan kabilah ke jemaah ke, betul-betul kerana Allah. Bukan kerana nak pertahankan kedudukan. Yang kedua, dalam perkara yang besar. Perkara yang besar ni, contoh mubahalah ni dalam isu apa ni? Tauhid, akidah. Mereka mendakwa Nabi Isa adalah Tuhan. Jadi kalau benda-benda kecil tak payahlah mubahalah, kan? Pasal solat subuh, kunut ke tak? Itu pun nak mubahalah. Kalau orang fitnah, Kalau orang fitnah, contoh isu libat, boleh ke? Boleh. Dia kan ada dalam Al-Quran, kalau suami menuduh isteri berzina, kan? Dia panggil li'an. Li'an tu laknat lah. Bersumpah sampai yang kelima, suami kata apa? Kalau aku di pihak yang salah, semoga Allah melaknat aku. Itu fitnah lah. Isteri menuduh suami menuduh isteri. Sebab kalau orang biasa menuduh seseorang berzina, ada hukum khas, iaitu A to the B berzina ataupun lewat. Apa hukum dia? Sebab 80 ratan. Tapi kalau suami tuduh isteri berzina, mana ada saksi? Ada saksi ke? Kalau suami tengok isteri berzina, sempat tak nak panggil saksi? Sementara nak cukup 4 orang saksi, clear dah. Jadi sumpah. Okey. Jadi As-Sayyid wal-Aqib, bila Nabi beritahu, okey, kalau kamu tak nak terima juga, syarat ketiga tadi apa dia? Mesti kita dah sampai ke hujah yang sebenar, dah lengkap, meyakinkan. Kalau kita pun tak sampai ke lagi hujah, tak boleh mubahalah. Dan yang keempat, bila kita dah sampai hujah yang benar, dah lengkap, mereka tetap berdegil, menolak, baru boleh pergi pada mubahalah. Okey. Jadi bila Nabi beritahu pada 2 kabira ni, pembesar rombongan Najran, yang bernama Sayyid dan Al-Aqib, jom kita bermubahalah.
Syed dan Aqib setuju. Ada kata rombongan dia tak ramai pun, ada 11 orang, 12 orang je. Okey, lepas bersetuju, dia balik-balik, Nabi kata okey, kita setuju besok mubahalah. Lepas tu dua-dua ni balik, berbincang balik. Dia kata kalau kita masuk dalam ni mubahalah dan Nabi yang berdoa, iaitu Allah melaknat kita, dia adalah Nabi. Dan doa Nabi makbul. Dan kalau Allah makbulkan doa Nabi, habis kita. Dan keturunan kita pun habis hancur. Mereka yakin Nabi Muhammad adalah Nabi. Maka besok dia jumpa Nabi Muhammad, kami tarik diri. Ada masalah? Tak ada. Akhirnya tak jadi mubahalah. Sebab apa? Sebab takut. Ada riwayat mengatakan, siapa ni yang Nabi bawa? Anak lelaki, wanita-wanita dan diri. Siapa dia? Ada riwayat mengatakan anak lelaki ialah Hasan dan Husain. Tapi Hasan dan Husain bukan anak Nabi. Dia adalah cucu. Tapi kenapa Nabi bawa Hasan dan Husain? Di situ mengatakan anak-anak lelaki. Sebab pertama, anak lelaki Nabi semua dah wafat awal. Ini berlaku bila ni? Tahun berapa ni? 9 Hijrah. Anak lelaki Nabi dah mati awal lagi. Yang kedua, Hasan dan Husain tu seumpama macam anak. Macam anak Nabi. Dan ada riwayat mengatakan wanita-wanita tu Nabi bawa siapa? Fatimah. Nabi tak bawa isteri. Sebab nisa tu bukan mesti isteri, tapi wanita. Dan kebetulan Fatimah pula adalah anak Nabi dan juga isteri kepada Ali. Wa anfusana, Nabi bawa siapa? Ali bin Abi Talib. Jadi berapa orang semua? Hasan, Husain, Fatimah dan Ali. Tapi riwayat ini tak berapa sahih. Riwayat yang betul-betul sahih tidak ada yang menunjukkan Nabi bawa siapa sebenarnya. Dan yang paling penting apa dia? Tak jadi. Okey. Kemudian bila Syed dan Aqib bagi tahu Nabi, okeylah, kami tak nak, kami tarik diri daripada mubahalah. Tapi ada satu lagi, iaitu Syed dan Aqib ni dia ketua rombongan, dia kena terima Islam ataupun bayar jizyah. Maka Syed dan Aqib berkata, okey, kami setuju untuk bayar jizyah. Dan dalam masa sama juga kami nak utuskan seorang yang betul-betul amanah untuk mengajar kami. Nabi kata, okey, kami akan hantar Amin Hazil Ummah. Siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nabi kata, kamu Abu Ubaidah, okey, pergi bersama mereka dan ajar mereka. Pada tahun berapa ni? 9 Hijrah. Dan ada riwayat mengatakan tahun 10 Hijrah mereka beriman. Mereka beriman. Hasil daripada dakwah Nabi dan juga sebab Nabi hantar seorang, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itulah kerja Nabi. Dan itulah sebenarnya kerja sahabat. Apa dia? Bukan nak membinasakan orang, tapi nak pastikan manusia beriman. Jahat macam mana pun, Nabi tetap berusaha untuk memastikan sebenarnya Nabi nak mereka selamat daripada neraka Allah. Dan akhirnya berhasil dakwah Nabi. Allah sebut dalam surah apa ni? Surah An-Nahlu ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Betul? Wal mau'izati al-hasanah. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Dah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla. Kemudian huwa a'lamu biman ihtada.
bil muhtadin. Okey. Allah perintah Nabi, ud'u. Apa makna ud'u? Serulah, ajaklah, berdakwahlah. Kepada apa? Kepada jalan Tuhan engkau, iaitu bukan ajak pada kamu, bukan ajak pada kumpulan kamu, tapi ajak supaya manusia kenal Tuhan, supaya manusia dapat sembah Tuhan. Okey, caranya apa? Pertama, bil hikmah. Dengan hikmah ni apa makna dia? Dengan Al-Quran dan hadis. Sebab kita nak ajak orang kenal Allah, mestilah dengan kata-kata Allah, bukan dengan kata-kata manusia. Manusia tak kenal Tuhan. Yang kenal Tuhan ialah Allah sendiri. Jadi Allah cerita tentang dirinya di mana? Dalam Al-Quran. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Yang kedua, apa makna mau'izah? Dengan nasihat, dengan bagi peringatan, dengan bagi ancaman, dengan bagi dorongan. Kemudian yang ketiga, wajadilhum, dan berdebatlah dengan mereka. Ada pendapat mengatakan ini adalah golongan ahli kitab yang keras kepala. Yang keras kepala pula buat apa? Berdebatlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang ahsan, yang terbaik, iaitu dengan lemah lembut. Yalah, orang Najran datang ke Madinah, ada Nabi maki dia, ada Nabi usir mereka? Tak. Sebagaimana Allah perintah Nabi Nabi Musa AS dan Nabi Harun berdakwah kepada orang yang paling jahat, yang sampai tak mengaku Tuhan. Tapi cara berdakwah kepada orang yang paling jahat ni apa dia? Faqul lahu qawlan, berkatalah dengan kata-kata yang lembut. Inilah billati hiya ahsan. Mana apa tu? Islam bukan nak bunuh orang. Islam bukan nak menjauhkan orang daripada rahmat Allah. Lagi kamu jahat, lagi caranya terbaik, lagi caranya lemah lembut. Okey, habis ha? Di sini Allah kata apa ni? Al-Kazibin. Sebenarnya di sini siapa ni? Kazibin ni Nasara, orang Kristian kan? Tapi Allah tak kata fanaj'al la'natallahi 'ala nasara. Kenapa? Kalau Allah kata 'ala nasara, kita rasa apa? Ini untuk Nasara, tak ada kaitan. Kita pun terus pergi ayat seterusnya. Tapi bila Allah kata Al-Kazibin, Allah nak beritahu apa sebenar? Perkara ini bukan hanya berlaku pada orang Kristian, tapi boleh berlaku kepada siapa saja yang tidak sembah Allah dan sifatnya adalah Al-Kazibin, pendusta. Bila dia tolak apa saja ajaran agama, dia adalah pendusta walaupun bukan Kristian. Okey, kemudian Allah kata apa? Inna, sesungguhnya, haza, ini, lahwa. Lam ni pasti, huwa, ia, al-qasas. Apa makna al-qasas? Kisah. Di kisah itu sebenar asalnya bahasa Arab. Qasas, kisah, penceritaan. Sesungguhnya ini apa dia ni? Cerita-cerita Nabi Isa, cerita mak dia apa semua ni pasti adalah satu cerita al-haq, yang benar. Yang mana yang benar ni? Yang dicerita dalam Al-Quran. Makna apa tu? Kalau cerita Nabi Isa yang bukan daripada Al-Quran, semua adalah palsu, batil. Jadi jangan ambil cerita Nabi Isa daripada mulut orang-orang Kristian. Okey. Allah guna dua harfu taukid. Pertama inna, yang kedua lam.
Bila Allah guna dua harfu taukid menunjukkan apa? Bahawa cerita ni, kemudian satu lagi penegasan, iaitu Allah guna huwa. Dalam bahasa Arab ni, huwa tu adalah, dalam konteks ayat ni, dia adalah huruf penegasan. Saya bagi contoh. Zaidun al-Fadil. Cuba terjemah. Zaid adalah orang yang Fadil, ada kelebihan. Kan? Tapi kalau saya buat ayat Zaidun huwa, ada huwa kat tengah. Al-Fadil. Makna dia lain. Apa dia? Zaid hanya dia yang utama. Berubah tak makna? Kalau atas tanpa huwa, Zaid utama, tapi boleh tak orang lain juga jadi utama? Boleh. Di sini Allah kata, Allah boleh je buat ayat inna haza tanpa lahwa. Inna haza al-qasasul haq. Boleh, ayat betul. Tapi makna cerita ni dan cerita lain pun boleh jadi betul. Tapi bila ada huwa, Allah nak beritahu apa? Sesungguhnya ini, hanya cerita ini saja cerita yang benar. Selain daripada itu tak betul. Boleh? Kita percaya tak apa yang Allah cerita ni semuanya adalah benar dalam Al-Quran? Dan kita yakin tak Allah tak akan cerita benda yang sia-sia, yang tak ada pengajaran? Percaya tak? Betul? Tapi adakah setiap cerita yang Allah cerita dalam Quran, kita perhati maksudnya dan kita ambil pengajaran? Adakah semua cerita dalam Quran kita perhati maksudnya dan kita ambil pengajaran dan kita jadikan panduan? Adakah semua? Kenapa semua diam? Tadi semua sepakat percaya, kan? Semua bercakap sepakat yakin. Bila saya tanya, kalau dah percaya, kalau yakin, adakah betul-betul kita baca, kita ambil pengajaran sebab dia adalah benar? Betul? Tak betul, ambil tak? Kalau kita percaya tapi kita tak ambil pengajaran, percaya kita tu boleh dipercayai ataupun boleh dipertikaikan. Kalau mengaku tak apalah. Saya bagi analogikan, banyak cerita-cerita yang kita sendiri tahu, kita sendiri yakin cerita tu banyak tak betul. Tapi kita tengok, kita dengar sampai habis dan kita boleh keluarkan pengajaran. Betul? Contoh, drama bersiri. Kan kadang-kadang ada 20 siri kita tengok sampai habis walaupun dia hanyalah lakonan, bukan al-haq. Movie kan, ada tak kita tengok movie tu 10 minit aja, lepas tu kita tutup? Ada? Ada? Mesti tak sedap movie tu. Subhanallah. Kalau sedap kita tengok sampai habis. Tapi kalau orang tanya, semua cerita dalam movie tu adakah al-haq? Kita jawab apa? Tak. Tapi kita tengok sampai habis 2 jam. Kalau Bollywood, Hindustan 3 jam. Tanya kisah Yusuf, belum terdebur pada apa. Nampak tak? Jadi kadang-kadang mulut kita cakap lain, yang kita buat lain. Okey. Kemudian wama min ilah, dan tidak ada dari ilah. Ilah apa mana? Ilah ni, ilahun, makna dia sebenar adalah ma'luhun. Ma'luhun makna ma'budun, iaitu Tuhan yang disembah. Ilah makna dia ma'luhun ataupun ma'budun, dan kena tambah lagi mahabbatan. Saya dah sebut sebelum ni, mahabbatan wa ta'ziman. Mesti ada dua ni.
Ilah ialah Tuhan yang disembah dengan penuh rasa cinta dan penuh rasa ta'zim. Ta'zim apa dia? Rasa kebesaran Allah. Jadi kalau kita sembah Allah tapi tak ada rasa cinta, kita belum sembah. Mana mungkin kita sembah benda yang kita tak cinta. Ataupun kita sembah Allah tapi tak rasa keagungan Allah. Sebab tu yang jenis solat lambat kan. Yang jenis solat lambat ni dia rasa tak kebesaran Allah. Siapa ada pengalaman? Saya nak tanya yang biasa solat lambat ni. Dia rasa tak kebesaran Allah? Tak. Yang makan selalu awal ni, rasa tak kebesaran makanan tu? Rasa? Rasa. Okey. Jadi tidak ada Tuhan yang disembah dengan penuh rasa cinta dan takzim. Tuhan yang benar, hak, illa kecuali Allah. Apa yang Allah nak beritahu ni? Cerita Nabi Isa adalah cerita yang benar. Ya Allah kata dia dilahirkan tanpa ibu kan. Dan dia bercakap masa kecil. Kemudian dia dirancang untuk dibunuh. Allah angkat ke langit. Semua tu adalah cerita benar. Kemudian Allah kata apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maknanya Nabi Isa bukan Tuhan. Tuhan satu je. Kalau Nabi Isa adalah Tuhan, boleh tak orang rancang untuk bunuh dia? Tak boleh. Lagi pelik, orang Kristian ni, dia percaya Nabi Isa dibunuh dan disalibkan. Lepas tu dia buat pula gambar tu. Mana-mana gereja ada gambar kan? Pelik. Tuhan yang begitu dihina, tapi dia letak pula kat depan. Sepatut rasa malu kan? Kenapa Tuhan aku sampai dia buat macam tu? Janganlah tunjuk gambar tu kan, sepatutnya lah. Kemudian Allah kata, wa innallah. Dan sesungguhnya Allah lahwa. Okey, di sini Allah sebut tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah boleh kata Tuhan yang sebenar ialah Allah. Tapi Allah tak guna ayat tu. Allah guna apa? Ada satu an-nafyu, penafian. Yang kedua isbat. Satu an-nafyu. Yang kedua al-isbat. Beza tak ayat? Allah adalah Tuhan. Satu lagi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah sahaja. Beza tak? Beza. Kalau Allah mengatakan Allah adalah Tuhan, boleh sambung lagi. Dan Nabi Isa pun juga Tuhan. Tapi kalau ada penafian dan isbat, tak mungkin ada Tuhan selain daripada Allah. Kemudian sesungguhnya Allah, la. Pasti. Dia Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Hakim, lagi Maha apa dia? Dia apa maksud bijaksana? Tuhan bijaksana apa maksud? Bila kita kata Allah tu Maha bijaksana, apa maksud bijaksana tu? Saya dah hurai banyak ni. Banyak kali kita jumpa Al-Hakim. Al-Hakim ni huraian dia pertama, Allah adalah satu Al-Hakim. Apa makna Al-Hakim? Iaitu Allah sahaja yang berhak untuk memutuskan apa-apa sahaja hukuman. Manusia tak layak. Bahkan kalau manusia buat undang-undang sendiri, dia boleh menjadi syirik. Kan?
Satu, Al-Hakim makna dia Allah saja pemutus, pembuat peraturan. Yang kedua, Al-Muhkam. Apa makna Al-Muhkam? Allah bila buat peraturan ataupun hukuman, ia adalah kukuh dan layak untuk semua manusia, semua bangsa, dan sesuai untuk sepanjang zaman. Dan yang ketiga, Zil Hikmah. Makna apa saja hukuman yang Allah tetapkan, sama ada hukum syar'i ataupun hukum al-qadari. Dia apa beza hukum syar'i dengan hukum qadari? Hukum qadari ni Allah takdirkan dan manusia tak ada pilihan. Contoh, Allah jadikan banjir, ribut taufan, tsunami. Manusia tak ada pilihan. Allah jadikan Bani Israel kera, kan? Itu pun ada hikmah. Tak mungkin Allah buat sia-sia. Dan hukum syar'i pun, setiap hukum syar'i ada hikmahnya. Kalau mencuri, kalau berzina, rejam sampai, ada hikmah tak? Apa hikmahnya? Kenapa rejam sampai mati? Kenapa tak rejam sampai tak mati? Allah kata pada kaum Nabi Musa, fatubu ila bari'ikum. Nabi Musa kata kepada kaum dia, bertaubatlah kamu kepada bari'ikum, pencipta kamu. Kemudian macam mana bertaubat? Allah kata, Nabi Musa kata, faqtulu anfusakum. Cara kamu bertaubat, bunuh diri kamu. Jadi itu hukuman Allah. Ada hikmah tak? Apa hikmahnya? Ni mati ni. Kita kalau bagi peluang, taubat boleh hidup lagi, dengan taubat bunuh diri, kita pilih yang mana? Taubat hidup. Tapi lepas tu Allah kata apa? Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum in dabari'ikum. Demikian itu, iaitu kamu bunuh diri khairun, lebih baik daripada tak bunuh. Tapi di sisi siapa? Jadi bertobat bunuh diri lebih baik daripada tak bertobat ataupun bertobat tak bunuh diri. Jadi apa hikmahnya? Taubat bunuh diri, apa hikmahnya? Bertobat tapi lepas tu tak boleh hidup dah. Apa dia? Dia? Kalau dia bertobat tapi tak bunuh diri, dia belum tentu taubatnya diterima. Betul? Yang kedua, kalau diterima, ada kemungkinan tak dia ulang balik dosa. Kan? Jadi hikmahnya apa dia? Allah nak pastikan taubatnya betul-betul diterima dan dia tak akan ulang, dan bila mati terus ke syurga. Caranya apa? Bunuh. Kan? Sebab tu wanita zaman Nabi yang berzina, kan, dia ada pilihan untuk bertaubat dan tak payah direjam. Tapi dia beritahu Nabi dia nak dihukum rejam sampai mati. Nabi kata kamu mengandung, balik dulu sampai melahirkan anak. Dan dalam hukum Islam, kalau Nabi lepaskan dia, lepas tu dia tak datang, tak boleh cari dah, biarkan, lepas. Tapi lepas dia bersalin, dia datang lagi, kan? Untuk apa? Ni nak mati ni, kan? Supaya Nabi hukum rejam sampai mati. Nabi kata, anak kamu sekarang perlukan susu kamu, balik menyusu sampai 2 tahun. Lepas dia tak perlukan susu, dia boleh makan makanan lain, datang. Lepas 2 tahun, macam-macam boleh berlaku 2 tahun. Betul? Kalau kita datang lagi tak? Kita tak payah tunggu 2 tahun, 2 bulan dah lari dah. Betul? Subhanallah, hebat iman para sahabat. Dan ini menunjukkan hukum Allah adalah penuh hikmah. Sebab tu dia yakin pada hukum Allah dan dia sanggup mati. Kenapa? Kenapa dia pilih untuk mati? Dan mati pula bukan dengan mudah ni. Rejam.
sampai mati. Berapa biji batu tu? Tak kira, lagi tak mati, rajam. Kenapa dia pilih hukuman tu? Apa dia? Itulah hukum Allah penuh dengan hikmah. Sebab dia tahu kalau dia tak direjam sampai mati, belum tentu taubatnya diterima. Yang kedua, kalau Allah terima pun, mungkin dia akan ulang lagi kesalahan. Tak ada jaminan. Dia nak satu keputusan yang betul-betul taubat diterima dan dijamin masuk syurga, dia tak akan ulang lagi dosa. Caranya apa? Kerja sampai mati. Biarlah sakit sekejap, jangan sebab taubat tak diterima, dibakar dalam neraka sekian lama. Bijak tak hukum Allah? Bijak. Tapi semua orang kata hukum Islam adalah kejam. Kan? Yang dia buat kejam pada orang, dia terasa. Okey. Jadi Allah nak beritahu apa? Allah pasti Al-Aziz, dan kenapa Al-Aziz dikembarkan dengan sifat Al-Hakim? Kan biasa kita perasan tak? Biasa hujung ayat Allah kembarkan dua sifat kan, bukan satu. Kalau Ghafur, Rahim. Kalau Sami', Halim. Kalau Aziz, Hakim kan? Pernah jumpa ayat Lahwal Azizu Ar-Rahim? Ada? Ayat apa? Tak ingat, tak ada lah tu. Kenapa? Dia kalau Al-Aziz Ar-Rahim, sesuai tak? Al-Aziz ni menunjukkan apa? Kehebatan Allah. Allah boleh buat apa saja tanpa dihalang oleh siapa. Tiba-tiba Allah yang hebat, Ar-Rahim. Macam tak ngam kan? Yang ngam apa dia? Walaupun Allah ada kuasa yang hebat, Allah boleh buat apa saja, tapi semua kuasa Allah, semua hukum Allah penuh dengan hikmah. Yarhamkallah. Bagi sesiapa yang berfikir. Sebab tu Allah kata apa ni dalam surah Al-Baqarah? Walakum fil qisasi hayatun. Cuba terjemah. Walakum, dan bagi kamu, fil qisas. Apa makna qisas? Hukum bunuh balas. Hayatun, ada. Bila hukum bunuh balas, ada kehidupan ke ada kematian? Kematian kan? Kenapa ada kehidupan? Kalau A bunuh B, maka A kena hukum bunuh. Berapa mati? 2 kan? Tapi Allah kata ada kehidupan. Di mana kehidupan? Dah 2 orang mati. Sebab tu orientalis dia kata ayat ni tak boleh pakai. Macam mana Allah kata ada kehidupan sedangkan dah 2 orang mati? Bahkan asalnya seorang. Betul? Asalnya seorang mati. Tapi sebab laksana hukum kisah, daripada seorang jadi 2 orang mati. Di mana ada kehidupan? Macam mana nak jawab? Apa dia? Kenapa? Kehidupannya ialah bila dilaksanakan betul-betul hukum kisas, tak ada siapa nak membunuh. Ada tak orang nak membunuh untuk dia juga dibunuh akhirnya? Ada? Kenapa kamu bunuh orang? Supaya saya dibunuh. Bodoh kan? Biasa orang membunuh orang untuk apa? Untuk dia terus hidup. Betul? Jadi kalau betul dilaksanakan hukum kisas, yang nak membunuh tak jadi membunuh, yang patut dibunuh pun selamat. Berapa orang selamat? Itulah hayatun. Tapi sekarang berapa orang selamat? Baru kita dengar berita minggu lepas ke? Seorang anak pancung kepala mak dia. Kan? Dengar berita? Kan? Ini bukan pancung kepala mak angkat, mak kandung. Jadi pembunuhan berlaku hampir setiap hari. Sebab apa? Tidak ada
Qisas. Okey, kemudian fa in tawallau, maka sekiranya tawallau, mereka tawallau berpaling, fa innallah, maka sekiranya sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, bil mufsidin, dengan orang yang buat kerosakan. Mufsidin lawan dia apa dia? Lawan apa? Muslihin. Okey, sekiranya mereka berpaling. Siapa ni? Wafdu Najran ataupun orang Kristian. Berpaling daripada apa? Daripada kebenaran. Ya Allah cerita satu persatu, Nabi Isa itu bukan Tuhan kan? Tapi mereka tetap degil dan berpaling daripada kebenaran. Maka Allah kata apa? Allah tahu siapa yang buat kerusakan. Kerusakan apa ni? Kerusakan apa ni? Makna kerusakan yang paling besar apa dia? Syirik kepada Allah. Dan orang Kristian memang syirik kan? Mensyirikkan Allah. Allah pun dia beriman, Nabi Isa pun dia beriman sebagai Tuhan. Jadi kerusakan yang paling besar di atas muka bumi ialah bukan rasuah. Bukan rasuah. Bukan tebang malak kan? Kerusakan yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Sebab tu Allah kata apa? Allah cerita rakaman. Allah rakam perbualan antara ahli syurga dengan ahli neraka. Apa kata ahli syurga kepada ahli neraka? Ma salakakum fi saqar. Apa sebab kamu masuk neraka saqar? Mereka jawab apa? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tak solat. Dia tak kata kami dulu ambil rasuah. Kan? Kami dulu membalak. Kami dulu salah guna kuasa. Kami tak solat. Kenapa dia kata kami tak solat? Sebab utama manusia masuk neraka ialah syirik. Betul kan? Sebab utama manusia masuk syurga iman, tauhid. Tapi kenapa dia jawab tak solat? Sepatut dia jawab sebab kami kufur. Kenapa dia jawab kami tak solat? Sebab tu kami masuk neraka. Apa dia? Apa dia? Solat mencegah kemungkaran. Bukan. Jawapan tak salah. Tapi tak ikut skema. Yang membezakan antara Islam dengan kafir apa dia? Solat. Maknanya membezakan kafir dengan syirik ialah solat. Kamu Islam? Ya, solat. Tak, bukan Islam. Kamu Islam, nampak macam rupa kafir. Solat, Islam pada zahirnya. Kan? Al-ahdu bainana wa bainal kufri wa syirki tarkus solat. Perbezaan antara kita dan kufur dan syirik ialah tinggal solat. Jadi yang mana lebih ramai? Yang ambil rasuah ke yang tinggal solat? Yang mana jadi tajuk besar? Pernah tak dengar tajuk besar akhbar? 80% penduduk kampung tu tak salat. Tak ada kan? Tak ada. Tapi itulah jawapan ahli neraka. Sebab utama masuk neraka sebab tak salat. Sebab itulah tanda pembeza antara iman dengan syirik. Okey. Jadi sekiranya mereka berpaling daripada kebenaran, tetap mendakwa Nabi Isa adalah Tuhan ataupun anak Tuhan, maka Allah tahu dengan orang yang buat kerusakan. Sepatut dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran ni Allah kata apa? Fa in tawallau fa innallaha alimun
alimun bihim. Allah guna him. Sebab dah ada mereka kat sini. Sekiranya mereka berpaling, Allah tahu dengan mereka. Betul? Tapi Allah tak guna him, mereka. Allah jadikan dhamir ganti nama yang jelas, iaitu perusak. Apa hikmahnya? Kenapa tak sebut mereka, tapi sebut mufsidin? Untuk kita terasa. Untuk kita terasa. Sebelum ni terasa tak? Kalau komputer tak terasa. Pertama faedahnya ialah Allah nak beritahu hukuman. Siapa je berpaling daripada beriman, dia adalah mufsidin. Sama ada dia Kristian ke, Yahudi ke, Melayu ke, berpaling je daripada keimanan ataupun kebenaran, dia layak digelar mufsidin. Tapi kalau Allah kata alimun bihim, kita kata apa? Ini hukuman khas untuk orang Nasrani. Kan? Okey. Kemudian apa yang Allah nak beritahu ni? Allah tahu. Siapa berpaling, Allah tahu. Ialah apa yang Allah nak beritahu daripada ayat ni? Aku tahu. Ada faedah tak? Kalau saya cakap lah, siapa yang tidur dalam kelas, saya tahu. Apa maksud tu? Apa maksud? Bila pelajar dengar, pelajar rasa apa? Mungkin pelajar tak peduli sebab saya bukan Tuhan pun. Ustaz cakap saja je. Saya pun online je kat rumah kan, mana nampak. Kan? Tapi bila Allah cakap, sebenarnya apa? Hasil, natijah bila Allah tahu. Apa dia? Mesti ada balasan sebab ini Tuhan. Jadi ayat alimun ialah amaran. Supaya orang yang berpaling, patah balik, beriman balik. Sebab kamu tak akan lepas. Jadi dengan perkataan alim tu adalah satu amaran keras Allah kepada siapa yang berpaling. Sebab Allah tahu dengan kita tahu sangat berbeza. Kita tahu kadang-kadang tak boleh buat apa. Betul? Kadang-kadang kita tahu anak kita buat macam-macam. Tapi kita tak boleh nak tegur. Sebab apa? Kalau tegur je, dia pula maki kita. Kan? Kadang-kadang dia pula lari. Jadi kita pun setakat tahu je lah. Tapi kalau Allah tahu, Allah boleh buat apa-apa saja tak? Jadi bagi kita orang beriman, dengan perkataan alim Tuhan tahu, menjadi kita takut untuk buat maksiat ataupun untuk buat kerusakan. Okey. Jadi siapa yang terbambalak kan? Allah tahu. Siapa yang ambil rasuah, Allah tahu. Walaupun mahkamah lepaskan kan? Siapa yang bunuh orang sampai sekarang tak jumpa pembunuh, Allah tahu. Siapa yang bagi saham pada siapa, Allah tahu. Kalau lepas kat dunia, tak lepas di akhirat. Inilah faedah kita tadabbur Al-Quran. Dia sama ada Quran ni berita gembira ataupun nazira, yang menakutkan. Yang ini menakutkan ataupun menggembirakan? Menakutkan. Menakutkan. Okey, cukup. Okey, kita baca sikit buku 72 doa dan zikir. Kita dah di penghujung. Malam ni habislah buku ni. Muka surat 57. Muka surat 57. Bacaan apabila dipuji. Bila orang puji kita, ada zikir, iaitu Allahumma la tu'akhizni bima yaquluna waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnuna. Ya Allah,
Janganlah engkau menghukum aku disebabkan pujian yang dia ucapkan. Sebab ada setengah orang bila dipuji dia jadi apa? Bongkak, sombong kan, perasan. Awak ni bagus lah. Awak baru tahu ke saya bagus? Engkau menghukum aku disebabkan pujian yang dia ucapkan. Sebab tu bahaya puji ni sehingga Nabi kata apa? Uhsu at-turab ala al-maddahin. Tabur pasir di atas orang yang suka memuji. Yang memuji jenis apa ni? Memuji jenis membodek. Sebab bila manusia puji manusia tak patut. Betul? Nabi kata tabur pasir di atas orang yang suka memuji. Kenapa? Pertama, sebab dia boleh merosakkan orang yang dipuji. Betul kan? Kadang-kadang kita bila orang puji tu rasa macam memanglah kan, saya pun memang keturut bapa saya dulu memang macam itulah. Rosak amalan kita dengan sebab pujian dia. Yang kedua, merosakkan orang yang memuji. Apa dia rosaknya? Iaitu dia meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Sepatutnya dia puji siapa? Allah. Manusia hebat macam mana, dia adalah makhluk dan apa saja kelebihan semua anugerah Allah. Sepatutnya dia kembalikan pujian kepada Allah. Sebab tu kita diajar dengan doa sebelum ni kan. Bila kita dapat nikmat, puji Allah. Bila dapat musibah pun, puji Allah. Waj'alni, dan jadilah aku khairan mimma yazunnun. Jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Apa dia? Mereka sangka aku ni baik, tertib je. Tapi dia tak tahu lagi aku kat rumah macam mana. Kan? Macam singa lapar kan. Depan orang, macam pijat semut pun tak mati. Ada jadi macam tu. Ada orang tu, dia kalau dengan kawan-kawan, Masya Allah. Tapi balik rumah, lempang isteri apa semua. Jadi macam kita tak percayakan. Dua watak. Sebab itulah jangan suka puji orang. Jangan suka. Dan kita bila dipuji jangan cepat perasan. Sebab orang puji sebenar. Orang puji kita tu sebab apa? Sebab dia tengok yang zahir. Kalau dia tahu apa yang sebenar dalam hati kita, agak-agak dia puji ke dia maki? Oh, menyesal aku puji kamu. Rupa-rupa macam ni kamu kan. Jadi apa yang aib kita tu dia tak tahu. Sebab apa dia tak tahu? Sebab Allah yang sembunyikan. Kalau Allah bongkar keaiban kita, tak ada siapa nak puji kita. Tambah-tambah ulama kata apa? Kalau kita buat dosa dan dosa tu ada bau, agak-agak ada tak orang masuk dekat dengan kita? Mengumpat je berbau kan? Tengok benda haram je berbau. Dengar benda haram je, badan kita lagi busuk. Tak ada siapa nak dekat dengan kita kalau Allah jadikan dosa tu ada bau. Okey. 71. Doa mohon cinta pada Allah. Ini dikena hafal ni. Kita asyik mohon cinta kepada manusia kan, cinta suami, cinta anak kan. Tapi kadang-kadang usaha untuk dapat cinta Allah tak seberapa. Salah satu buktinya kita tak hafal doa ni. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amal allazi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'i al-barid. Hadis hasan, riwayat Tirmizi. Maksud dia, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka. Aku mohon kepada engkau hubbaka, cinta engkau. Benda yang paling penting dalam hidup kita bukan orang cinta pada kita dan bukan kita cinta pada orang. Tetapi cinta kita kepada Allah. Yang kedua, hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku mohon pada engkau supaya aku cinta kepada siapa yang mencintai engkau. Siapa yang Allah, orang yang Allah cinta, yang patut kita juga cinta? Apa dia? Rasulullah. Lagi? Para ulama. Lagi? Orang miskin. Orang miskin Allah cinta tak? Ya?
Banyak ayat Allah puji orang miskin. Bahkan Allah perintah supaya Nabi sabar duduk dengan orang miskin. Jangan halau orang miskin. Mana Allah sayang pada orang miskin, maka kita juga wajib cinta pada orang miskin. Sebab orang miskin ialah orang yang dicintai oleh Allah. Wal amal, dan yang ketiga kita minta apa? Biarlah aku cinta kepada amalan yang menyampaikan aku kepada cinta engkau. Subhanallah. Dan Nabi sebut dalam satu hadis kursi kan, yang maksud dia lebih kurang, hambaku akan melakukan, tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh hambaku yang paling aku cinta kecuali amalan fardu. Jadi bila kita buat fardu, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, itu antara amalan yang paling Allah cinta. Kemudian Nabi sebut lagi dalam hadis kursi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku sentiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunat sehingga aku cinta pada dia. Subhanallah. Mana untuk dapat cinta Allah, kita kena perbanyakkan amalan sunat. Puasa sunat, solat sunat, solat duha, solat witir, zikir pagi, zikir petang, bantu orang, Allah cinta. Tapi kadang-kadang amalan tu kita tak rasa berat nak buat kan. Baca doa ni, ya Allah bagilah aku cinta dengan amalan yang kalau aku buat, aku dapat cinta engkau. Kadang-kadang kita tak ada masa nak ziarah orang miskin, sedangkan ziarah orang miskin Allah suka. Kan ada satu hadis, ada seorang lelaki pergi berjalan ke satu kampung, maka Allah hantar satu malaikat berupa manusia. Malaikat ni pun bertanya pada lelaki ni, kamu nak ke mana ni? Aku nak ziarah si fulan. Maka malaikat pun tanya, kamu nak ziarah untuk apa? Betul-betul sebab aku cinta kerana Allah. Tak ada tujuan lain. Bukan kerana kepentingan nak pinjam kereta ke, nak pinjam duit ke, sebab kawan aku jemput makan, tak. Betul-betul kerana Allah. Maka malaikat bagi tahu kepada lelaki ni, aku adalah malaikat diutuskan oleh Allah supaya aku sampai pada engkau. Allah cinta pada kamu. Dan Allah beritahu pada semua penduduk di langit, iaitu malaikat, hendaklah kamu cinta pada lelaki ini. Dan malaikat pula bagi kepada semua juga para malaikat, cintalah lelaki yang Allah cinta padanya. Dan akhirnya Allah menjadikan orang yang di bumi cinta pada lelaki ini. Apa perbuatan lelaki ini? Ziarah saudaranya kerana Allah. Betul? Kita jarang ziarah betul-betul kerana Allah. Biasa kita ziarah ni ada sebab kan, ada tujuan. Biasa pasal apa? Pinjam duit. Ataupun orang jemput makan kan. Betul-betul kerana Allah, susah. Okey? Kemudian kemuncaknya pada Allahumma ja'al, ya Allah jadilah cinta engkau, cinta aku kepada engkau, ahabba ilayya, paling disukai oleh aku. Daripada apa? Daripada cinta aku pada diriku, dan cinta aku pada ahli keluargaku, dan lebih aku cinta daripada air yang sejuk. Apa maksud dia? Ketika kita tengah dahaga, apa yang paling kita suka? Air panas ke air sejuk? Jadi yang kita minta ni apa dah? Kalau aku ketika tengah dahaga sangat-sangat cinta pada air sejuk, maka biarlah aku cinta untuk beramal pada engkau lebih daripada aku cinta pada air sejuk ketika dahaga. Boleh? Boleh hafal lah? InsyaAllah. Besok saya tanya. Jadi doa yang seterusnya kita baca besok. Sebab kalau banyak-banyak pula, nanti buat alasan pula tak sempat nak hafal kan. Ada 2 lagi doa. Okey, insyaAllah kelas seterusnya ialah pagi besok pukul 10 pagi. Jadi setiap Jumaat, pagi Jumaat kita ada kelas iaitu kita tadabbur surah Al-An'am pukul 10 pagi. Kemudian kelas malam besok kita batal sebab kami akan ke Sabah pukul pagi Sabtu pukul 4 pagi. Jadi kalau buat kelas malam besok takut terlepas flight.
Dan insya-Allah hari Sabtu pukul 2 petang, hari Sabtu daripada Sabah, kita akan buat secara live. Tajuknya ialah sahabat-sahabat Nabi dan dakwah. Kita nak tahu macam mana kehidupan sahabat Nabi dan macam mana hubungan mereka dengan dakwah. Adakah orang tertentu saja buat dakwah ataupun semua sahabat Nabi terlibat dengan dakwah kepada Allah. Pukul 2 petang hari Sabtu insya-Allah. Insya-Allah. Pagi besok, pagi Jumaat bukan kat sini Jangan datang sini. Dan jangan datang juga kat sana. Sebab tempat terhad. InsyaAllah. Boleh tengok secara live. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم